Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Siri kali ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi dunia Islam. Dan siri kali ini sebenarnya adalah sambungan kepada siri kita yang lepas. Kalau dalam siri yang lepas kita cerita tentang sejarah hitam Saddam Hussein, maka kali ini kita akan bercerita tentang sejarah hitam Muammar Gaddafi, iaitu presiden ataupun bekas pemimpin Libya. Okey, kita akan bercerita tentang apa yang berlaku di sebalik kematian dia ataupun apa yang berlaku selepas kematian dia. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, channel Orana. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan Gaddafi ni, saya tak akan ceritakan apa yang orang kata tentang dia. Tapi kita akan ceritakan apa yang saya baca dan saya tahu tentang dia. Kalau nak cerita apa yang orang kata ni, macam-macam lah orang kata. Ada orang kata Gaddafi ni hebat, baik, tak ada buruk langsung. Ada pula orang kata Gaddafi ni jahat, zalim, kejam, tak ada baik langsung. Jadi kita tak mau cerita apa yang orang kata. Okey. Sebelum kita masuk tentang Gaddafi, kita cerita dulu tentang negara Libya. Sebar sedikit tentang sejarah Libya. Libya ni dia terletak di antara benua Arab dan benua Afrika. Okey, dan Libya dia dijajah oleh Itali pada 1911. Okey, 400 tahun setelah kejatuhan Kota Melaka. Kota Melaka jatuh 1511. 400 tahun setelah itu Itali menjajah Libya. Okey, Itali dia menguasai 3 wilayah utama di Libya. Pertama Tripoli, Barqa dan Fazan. Dan antara tahun 1920-an dan 30-an, penduduk wilayah Sirte ataupun Sirte, S-I-R-T-E, penduduk wilayah Sirte ni dia bersama dengan gerakan As-Sanusiyah bangkit menentang penjajahan Itali di Libya. Okey, gerakan As-Sanusiyah ni popular. Dia satu gerakan Islam yang tertubuh untuk menentang penjajahan Itali di Libya. Okey, ketika Perang Dunia Kedua antara tahun 1939 hingga 1945. Okey, dalam Perang Dunia Kedua ni, gerakan As-Sanusiyah tadi bergabung pula dengan Britain untuk menentang Itali. Kemudian Britain dan Perancis pula mula bertapak di Libya. Pada tahun 1942, Britain dia membuat pengkalan tentera dia di bahagian utara Libya dan Perancis menguasai wilayah Fazan dan kerajaan pemerintah dikuasai oleh Perancis. Okey. Dan pada bulan Disember 1951, PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni mengisytiharkan kemerdekaan negara Libya. Lalu Libya yang pada asalnya wilayah yang terpisah dikuasai oleh Britain sikit, Perancis sikit, menjadi kerajaan bersatu di bawah pemerintahan Raja Idris Al-Mahdi As-Sanusi. Raja Idris ni adalah ketua kepada gerakan As-Sanusiyah yang bangkit menentang Itali tadi ni. Okey, maka berjalanlah Itali di bawah pemerintahan Raja Idris. Dengan penemuan minyak pada tahun 1959, Libya daripada sebuah negara yang miskin di benua Arab dan benua Afrika ni muncul sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Dan pada 1969, sekumpulan pegawai tentera yang disebut sebagai ketua-ketua Majlis Revolusi, mereka memaksa Raja Idris untuk turun daripada tahta untuk meletakkan jawatan. Dan ketua kepada ketua-ketua Majlis Revolusi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kolonel Muammar Gaddafi, yang kita akan bercerita tentang dia kali ini. Okey, Muammar Gaddafi ni dia lahir pada bulan Jun 1942. Tapi tidak diketahui secara tepat tanggal dia lahir. Tapi bulan Jun 1942 di wilayah Sirte, Libya. Gaddafi dia naik menjadi pemimpin Libya melalui satu rampasan kuasa, tapi tanpa pertumpahan darah, revolusi secara aman yang menggulingkan Raja Idris pada 1 September 1969. Waktu tu Gaddafi baru berumur 27 tahun. Okey, dan revolusi Gaddafi itu dikenal sebagai Revolusi Al-Fatih. Dan sewaktu rampasan kuasa tu, Raja Libya sedang bercuti musim panas di Greece dan Turki. Jadi raja tak berlaku pertumpahan darah lah. Okey. Jadi kita nak masuk tentang jasa Gaddafi waktu dia memerintah Libya. Okey. Pertama jasa dia adalah dia memberikan pendidikan percuma. Orang luar
yang datang belajar di Libya akan diberikan beasiswa sepanjang mereka mengaji di Libya. Bukan setakat itu saja, mereka akan diberikan tempat tinggal percuma, mereka akan beri wang saku pula. Akan diberikan wang saku, duit belanja, duit poket. Dan tidak ada yuran pengajian dikenakan. Sedangkan ketika awal Libya merdeka, pendidikan bukanlah percuma, kena bayar, kena yuran. Menyebabkan daripada suku ataupun kabilah Gaddafi ni, tak ada seorang pun daripada mereka yang menghantar anak mereka ke sekolah. Tak ada. Sebab apa? Tak mampu. Tapi ayah Gaddafi ni dia nampak potensi yang ada pada anak dia ni. Nampak Gaddafi ni orang yang cerdik. Jadi dia buat keputusan untuk hantar Gaddafi ni pergi mengaji agama di Sirte, di bandar Sirte. Dan ketika awal Gaddafi mula berkuasa di Libya, orang dewasa yang boleh membaca ni hanya 25% saja. Dan setelah beberapa tahun Gaddafi memerintah, macam-macam kempen dia buat di sekolah, projek untuk memandaikan rakyat Libya ni, maka jumlah tadi meningkat sehingga 83%. Daripada 25% jadi 83%. Dan ini adalah satu peningkatan celik huruf yang paling tinggi dalam sejarah. Okey. Dan saya nak petik kata-kata Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman. Dia ni orang Malaysia tapi dia seorang pengkaji politik Mesir. Dia mengkaji tentang politik Mesir. Dia kata, antara kejayaan besar Hosni Mubarak di Mesir, Hosni Mubarak ni bekas Presiden Mesir. Okey, antara kejayaan besar dia di Mesir adalah dia berjaya membodohkan rakyat Mesir. Sebab apa? Sebab bila rakyat bodoh ni lebih senang untuk dia kuasai, lebih lama untuk dia berkuasa. Okey, dan saya nak petik juga kata-kata Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan kita. Dr. Mazli Malik kata, Mesir ni tahap buta huruf dia tinggi, rakyat dia bodoh, tak cerdik. Ni bukan saya kata, ni saya petik kata-kata Dr. Mazli Malik. Rakyat Mesir, bukan orang yang pergi mengaji di Al-Azhar tu, rakyat Mesir tu. Okey, Gaddafi dia boleh gunakan cara yang sama. Dia boleh membodohkan rakyat Libya untuk dia terus berkuasa. Tapi dia tak buat macam tu. Gaddafi memilih untuk memandaikan rakyat Libya. Ni jasa dia. Okey, antaranya lagi adalah rumah percuma. Kita petik dalam buku dia. Ini disebut sebagai The Green Book ataupun Al-Kitab Al-Aqdar, buku hijau, yang Gaddafi sendiri tulis. Dia seolah macam manifesto Gaddafi. Siapa yang nak kaji tentang pemikiran dia kena baca buku ni. Gaddafi sendiri tulis. Dia macam Mao Zedong. Kalau Mao Zedong dia ada buku dia yang disebut sebagai The Red Book, buku merah. Gaddafi pun nak tiru juga. Tapi dia buat The Green Book, buku hijau. Okey. Dan walaupun buku ni ditulis oleh Gaddafi sendiri, tapi tak ada lah sejarah dia macam mana dia mati apa, tak ada lah sebab dia sendiri tulis. Tapi di bahagian kata pengantar awal dan bahagian lampiran ni ditulis oleh orang lain. Orang lain tulis menceritakan tentang Gaddafi. Jadi kisah dia kali ni, kisah Gaddafi ni saya banyak merujuk kepada buku ni. Okey, dalam buku ni diumpama manifesto apa yang Gaddafi nak buat kepada rakyat, kepada negara Libya. Okey. Gaddafi sebutkan, ni kata-kata Gaddafi. Dia kata, rumah kediaman merupakan keperluan penting bagi setiap orang, perseorangan dan keluarga. Oleh itu, ianya patutlah tidak dimiliki oleh orang lain, kerana manusia tidak akan merasa bebas untuk duduk di rumah kediaman kepunyaan orang lain, sama ada rumah itu disewanya ataupun tidak. Okay, Gaddafi kata, rumah kediaman ni adalah keperluan bagi setiap orang. Orang tu tak akan rasa selesa kalau dia duduk di rumah kepunyaan orang lain, walaupun dia sewa ataupun orang bagi dia duduk free, tak keduh banyak sewa, tapi dia tak akan selesa selagi mana rumah tu bukan milik dia. Okey. Tu kira teori lah, teori Muammar Gaddafi. Bila dia buat teori, dia ada praktikal, dia amalkan. Apa yang dia buat? Rumah-rumah di bandar-bandar besar seperti di Tripoli, wilayah Tripoli dan Benghazi, sampailah rumah-rumah di pekan-pekan kecil di Nalut dan Beda. Sebahagian besar rumah tu diberikan secara percuma oleh Gaddafi. Kira sebahagian besar rumah di Tripoli, di Benghazi, di Nalut, di Beda, Gaddafi bagikan secara percuma. Okey. Dan apa yang saya pernah baca tentang dia, ada sumber juga. Gaddafi ni dia pernah bersumpah bahawa dia, ayah dia dan keluarga dia tak akan ada rumah
selagi mana rakyat Libya tak ada rumah. Okey, selagi semua rakyat Libya ni tak ada rumah, dia takkan ada rumah. Keluarga dia takkan ada rumah dan ayah dia takkan ada rumah. Bahkan sampailah selepas kematian ayah Gaddafi, Gaddafi dan isteri dia masih lagi tinggal di kemah. Okey. Dan banyak lagi lah jasa dia. Apa yang saya baca dekat luar banyak lagi. Antaranya adalah hasil keuntungan minyak Libya. Imbuhan dia tu akan dimasukkan terus ke dalam akaun setiap rakyat Libya. Dia macam yang negara UAE buat. Hasil keuntungan minyak negara UAE, kerajaannya akan masukkan terus ke dalam akaun setiap rakyat UAE. Dia macam royalty lah. Sebab tu rakyat Libya dulu kaya, rakyat UAE ni kaya. Kita boleh mencadangkan kepada kerajaan Malaysia untuk hasil keuntungan minyak Petronas ni dimasukkan terus ke dalam akaun setiap rakyat Malaysia. Barulah tak ada rakyat Malaysia yang miskin apa kan, yang cadangan. Tapi tak boleh lah. Libya, UAE ni negara mereka minyak banyak. Malaysia ni tak banyak sangat kot. Okay. Dan banyak lagi lah jasa Gaddafi. Antaranya adalah siapa yang nak kahwin tak ada duit, Gaddafi akan bagi duit. Pengantin baru yang berkahwin, Gaddafi akan bagi duit. Dan antaranya lagi, di Libya ni elektrik percuma, perubatan percuma, minyak murah, gas murah, dan banyak lagi lah jasa dia. Bahkan setelah Gaddafi dia memerintah Libya, dia berkuasa di Libya, Gaddafi menukar nama rasmi negara Libya menjadi Libyan Arab Jamahiriyah. Okey, 2 kali ya Gaddafi tukar nama rasmi negara Libya. Kali pertama pada 1977. Gaddafi buah nama Socialist People Libyan Arab Jamahiriyah. Okey. Kali kedua pada 1988. Gaddafi tambah satu lagi, Great Socialist People Libyan Arab Jamahiriyah. Okey. Kalau kita tengok dalam peta kan, negara Libya dia tak tulis Libya saja, dia akan tulis Libyan Arab Jamahiriyah. Okey. Nama tu dibagi oleh Gaddafi. Okey. Gaddafi dia menciptakan satu istilah dan konsep yang baru, iaitu Jamahiriyah. Jamahiriyah ni ataupun Jamhiriyah ni adalah satu istilah ataupun konsep yang menunjukkan bahawa dia adalah negara rakyat, negara massa ataupun negara yang dikuasai sepenuhnya oleh rakyat. Tu maksud Jamhiriyah ataupun Jamahiriyah. Nama negara Libya itu sendiri sudah menunjukkan bahawa apa yang Gaddafi nak buat, apa yang Gaddafi lakukan adalah untuk rakyat dia, untuk rakyat Libya. Okey. Dan kita nak masuk tentang tadi jasa Gaddafi kepada rakyat Libya. Kali ini jasa Gaddafi ataupun bantuan dia kepada umat Islam di luar Libya. Okey, pertama, pada tahun 1972, Gaddafi dia menghantar tentera dia pergi ke Mesir untuk menyertai Perang Ramadan. Perang Ramadan ni menyaksikan buat pertama kalinya tentera Israel terpaksa berundur daripada Sinai, daripada Mesir. Dan dalam di lampiran buku ni, penulis ceritakan waktu ni pelajar sekolah agama orang Melayu di Malaysia ni, bila mereka dengar radio bahawa Gaddafi ni hantar tentera ke Mesir untuk lawan Israel, mereka orang Melayu waktu tu dia seronok, dia bersorak gembira. Macam mana kira orang Melayu dulu ni dia ambil berat jugalah tentang Gaddafi ni. Okey, kedua, jasa Gaddafi lagi ketika Yasser Arafat dan parti dia, Pertubuhan Pembebasan Palestin ataupun Palestine Liberation Organization, PLO. Okey, ketika Yasser Arafat dan PLO ni dihalau keluar daripada Beirut, daripada Lebanon atas desakan dan tekanan daripada negara-negara barat ni, maka Libya lah yang menjadi tempat Yasser Arafat dan PLO mencari perlindungan. Dan Tripoli, ibu negara Libya, menjadi pengkalan ataupun menjadi kubu PLO seterusnya, menggantikan Beirut, menggantikan Lebanon. Dulu kubu ataupun pengkalan PLO ni di Beirut, di Lebanon. Kemudian mereka dihalau keluar atas desakan daripada negara luar apa ni, mereka berhijrah ke Libya. Gaddafi sambut mereka. Okey. Antara jasa Gaddafi lagi yang kita tahu, Gaddafi ni dia kuat memberi sokongan kepada Pertubuhan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, perjuangan bangsa Moro untuk menuntut kemerdekaan. Gaddafi memang kuat sokong mereka.
Okey, keempat, antara jasa Gaddafi kepada Malaysia adalah Gaddafi dia membantu pertubuhan kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, untuk memiliki bangunan mereka sendiri. Okey, sebelum ni PERKIM tak ada bangunan sendiri. Gaddafi lah yang tolong bagi PERKIM ni ada bangunan mereka sendiri. Okey. Jadi itu jasa Gaddafi kepada banyak lagi lah. Tapi ni apa yang saya baca dalam buku ni tentang jasa Gaddafi terhadap umat Islam di luar Libya. Yang lain banyak lagi. Okey. Saya nak sebut tentang jati diri Gaddafi sebagai seorang Arab. Okey. Gaddafi bila dia nak menyambut tetamu dia tak sambut dalam istana ataupun dalam bangunan yang hebat apa semua ni. Walaupun Libya sangat mampu dengan kekayaan minyak yang Libya ada, dekat dia nak sambut tetamu dia dalam istana bangunan yang hebat ni, dia mampu. Tapi Gaddafi dia selalu menyambut tetamu dia, pemimpin-pemimpin negara dunia ni, negara kuasa besar dunia kan. Dia selalu sambut tetamu dia ni dalam kemah. Sebab apa? Sebab Gaddafi ni dia nak tiru tradisi ketua-ketua Arab dulu. Ketua Arab dulu bila depa nak sambut tetamu depa sambut dalam kemah. Gaddafi pun nak tiru itu juga. Okey. Dan yang menarik kan, ketika perhimpunan PBB, para pemimpin negara, para wakil negara apa ni yang hadir ke perhimpunan PBB, depa menginap di penginapan rasmi yang disediakan oleh kedutaan masing-masing dalam hotel yang mewah apa ni. Okay. Tapi Gaddafi dia memilih untuk arahkan delegasi dia ataupun tim-tim dia untuk pacak kemah di atas tanah milik Donald Trump sebagai penginapan rasmi sepanjang mereka berada di perhimpunan PBB. Donald Trump kita tahu dia kaya. Sebelum dia jadi Presiden Amerika pun, Donald Trump ni dah ada bangunan Donald Trump banyak lah. Dia ada tanah kaya lah. Okay. Gaddafi arahkan delegasi dia pacak kemah atas tanah Donald Trump ni sebagai penginapan rasmi. Okay. Dan Gaddafi selalu kata bahawa dia sebagai seorang anak watan Arab ataupun sebagai seorang Badui, dia lebih selesa untuk tinggal di kemah. Okey. Dan Gaddafi sendiri dia lahir dalam sebuah kemah. Memang Gaddafi beranak dalam kemah. Dan saya pernah tengok dalam video macam mana Gaddafi dia sedang bermain dengan cucu dia dalam kemah. Awal-awal tu saya ingat kot dia sajalah duk main dengan cucu dia, duk melayan cucu dia dalam kemah. Tapi tak, memang dia tinggal dalam kemah. Dia perhimpunan PBB pun penginapan rasmi dia adalah kemah. Jadi kita nak tanya, adakah pemimpin ataupun wakil daripada Malaysia ni berani untuk hadir ke perhimpunan PBB pakai baju Melayu, pakai samping, tongkolok untuk menunjukkan jati diri Melayu? Okey, antara kelantangan Gaddafi. Okey, memang tak dapat dinafikan memang Gaddafi ni memang lantang terhadap barat. Tak ada orang nafi Dan Gaddafi juga Gaddafi merupakan orang yang lantang mengkritik pemimpin-pemimpin yang hadir ke perhimpunan PBB ataupun persidangan Liga Negara-Negara Arab. Dan antara kelantangan Gaddafi adalah Gaddafi ni dia marah pemimpin-pemimpin Arab ni, Arab yang selalu rapat sangat ataupun selalu dekat sangat dengan Amerika. Gaddafi memang marah. Dan dalam persidangan terakhir Gaddafi bersama Liga Arab pada tahun 2010 sebelum kematian dia ada kata, Gaddafi kata, mungkin hari ini Amerika adalah kawan kita, tapi nasib kita boleh berubah seperti apa yang berlaku kepada Saddam Hussein. Saddam Hussein dulu ni kawan Amerika, kemudian apa yang mereka buat kat dia? Okey, Amerika yang bunuh dia, tak ada orang lain. Kita akan sebut lagi insya-Allah. Okey, kita masuk tentang peristiwa Arab Spring. Peristiwa inilah yang membawa kepada kejatuhan Muammar Gaddafi. Arab Spring ni dia berlaku pada penghujung tahun 2010 dan 2011. Okey. Arab Spring adalah satu kebangkitan rakyat yang bermula dari Tunisia, dia merebak ke Mesir, dia patah balik ke Libya, dia lompat balik ke Yaman, dia pergi balik ke Syria dan dia merebak ke negara-negara Arab ni, kebangkitan rakyat. Okey. Arab Spring dia berpunca daripada seorang penjual buah yang bernama Muhammad Bouazizi. Okey. Muhammad Bouazizi ni dia bakar diri dia dengan petrol. Sebab apa? Sebab dia tertekan dengan kerajaan Tunisia ni. Sebab dia ni hanya jual buah. Dia orang miskin, anak banyak nak kena bela, nak kena tanggung. Bila satu hari menceritakan bila dia sedang berniaga kan, penguat kuasa Tunisia ni rampas buah dia. Bila dia nak dapatkan balik buah dia tu, dia kena bayar duit, kena rasuah. Jadi dia tak ada duit, dia susah jual buah.
apa sangat untung kan. Jadi dia ditekan, dia ambil petrol, dia tuang kat jari dia bakar. Menyebabkan 90% tubuh Muhammad Bouazizi ni hangus terbakar. Dan ini menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat bangkit, memberontak, tunjuk perasaan. Okey, dan dalam peristiwa Arab Spring ni memang ramai pemimpin-pemimpin yang tumbang. Antaranya adalah Presiden Zainal Abidin bin Ali, Presiden Tunisia, tempat bermulanya Arab Spring. Kedua, Ali Abdullah Saleh, Presiden Yaman. Dia kemudiannya digantikan oleh Abdul Rabbuh Mansur Hadi. Okay, dan ketiga adalah Hosni Mubarak, yang kita kata tadi, yang dia membodohkan rakyat Mesir tadi kan. Hosni Mubarak pun tumbang, dia meletakkan jawatan. Lepas rakyat Mesir ni bangkit, tunjuk perasaan di Medan Tahrir, Kahirah, kemudian dia letak jawatan. Dan Bashar al-Assad di Syria sampai hari ini tak boleh dijatuhkan. Sebab Bashar ni mendapat sokongan daripada Rusia, daripada Iran. Okey. Dan antara semua pemimpin yang terlibat dalam Arab Spring ni, hanya Muammar Gaddafi seorang saja yang mati terbunuh. Yang lain ada yang letak jawatan, ada yang lari ke Saudi. Tapi yang mati hanya Gaddafi saja. Ada orang kata Arab Spring di Libya ni adalah satu kebangkitan demokratik rakyat, kebangkitan rakyat untuk menuntut demokrasi. Sebenarnya Arab Spring di Libya ni adalah malapetaka ataupun bencana bagi Libya. Dan Arab Spring di Libya ni adalah satu konspirasi CIA untuk menjatuhkan Gaddafi dan menguasai minyak Libya. Dan ternyata selepas kematian Gaddafi, minyak Libya dikuasai oleh Barat, oleh Amerika. Okey. Dan kita nak masuk tentang kezaliman terhadap Gaddafi, terhadap penentang dia. Orang kata Gaddafi ni dia kejam, zalim terhadap rakyat yang menentang dia ni. Puak pembangkang ataupun pemberontak ni, NATO dan media-media barat ni, mereka mengeluarkan berita bahawa Gaddafi ni telah mengarahkan tentera dia untuk merogoh wanita. Dan Gaddafi ni menggunakan askar upahan, menggunakan helikopter untuk menentang rakyat dia. Itu dakwaan pemberontak, dakwaan NATO dan media barat ni. Okay, tapi laporan Amnesty International ataupun laporan pengampunan antarabangsa ni gagal memberikan sebarang bukti pun yang menunjukkan bahawa kerajaan Gaddafi ni melanggar ataupun kerajaan Gaddafi ni melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sekadar dakwa saja. Dan memang dakwaan media barat ni memang sangat meragukan . Dan media arus perdana ataupun media mainstream ni memainkan peranan yang besar untuk membunuh karakter Gaddafi dan memainkan peranan yang besar untuk melancarkan propaganda, menaikkan sentimen rakyat supaya bangkit memberontak. Itulah kerja media arus perdana. Itulah kerja mainstream. Okey, kita nak masuk tentang isu yang kontroversi sikit, iaitu fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi terhadap Muammar Gaddafi. Okey, fatwa ni agak kontroversi sikit . Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, kepada sesiapa saja yang ada kapasiti untuk tembak ataupun bunuh Muammar Gaddafi, maka silakan. Okey, fatwa ni kita boleh jumpa di YouTube pada search saja Qaradawi fatwa to kill Gaddafi. Okey. Dan saya dengar ada seorang ilmuwan yang bagi alasan ataupun bagi uzur untuk fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, iaitu Ustaz Saman Ali. Okey, dia kata kalau kebangkitan rakyat ni belum lagi berlaku dan rakyat belum lagi bangkit untuk memberontak, maka kita boleh kata sabarlah, duduk di rumah, taatlah pemerintah, jangan memberontak, itu lebih baik. Okey, itu kalau belum lagi berlaku. Tapi sekali kebangkitan rakyat sudah pun berlaku, rakyat sudah pun bangkit untuk memberontak, pertumpahan darah sudah pun banyak berlaku, maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia terpaksa untuk ambil side, untuk memihak. Sama ada dia bersama dengan Gaddafi melawan rakyat yang bangkit memberontak, ataupun dia memilih untuk bersama dengan rakyat untuk melawan Gaddafi. Okey. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia memilih untuk bersama-sama dengan rakyat. Mungkin ini ijtihad dia. Dia sebagai seorang ulama, dia ada hak untuk ijtihad. Dia ada kapasiti untuk berijtihad. Mungkin Dr. Yusuf Al-Qaradawi nampak bersama dengan Gaddafi melawan rakyat ni mudarat dia lebih besar, dan bersama dengan rakyat melawan Gaddafi ni mudarat dia lebih ringan.
Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi mungkin dia ambil mudarat yang ringan untuk menolak mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam, no comment, tak mau cakap lebih-lebih. Depa ulama daripada hak. Okey, tapi inilah hakikat dia. Okey, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia memainkan peranan yang besar dalam Arab Spring, kebangkitan rakyat, khususnya yang berlaku di Mesir. Dan ni buku yang orang himpunkan fatwa-fatwa dia dan kutubah-kutubah dia berkaitan dengan kebangkitan rakyat di Mesir. Walaupun waktu tu Al-Qaradawi dia duduk di Qatar, tapi kutubah-kutubah dia, fatwa-fatwa dia dihimpunkan dan disebarkan kepada rakyat-rakyat Mesir untuk memanggil. Tambah komen lah. Okey. Kematian Gaddafi. Setelah 42 tahun Gaddafi memerintah Libya, lama Dr. Mahathir 22 tahun. Kita dah sebut tentang Osama bin Laden, Saddam Hussein 24 tahun. Gaddafi 42 tahun, 2 kali ganda. Okey. Gaddafi meninggal pada 20 Oktober 2011 pada umur dia 69 tahun. Sama macam Saddam Hussein. Saddam Hussein pun dia mati ketika berumur 69 tahun. Okey, Gaddafi mati apabila konvoi yang membawa Gaddafi ni dibom oleh jet-jet NATO. Maka Gaddafi pun lari bersembunyi. Dia sembunyi dalam sebuah terowong hak bulat tu. Kemudian Gaddafi ditangkap oleh rakyat dia diseksa dan dibunuh di kota kelahiran dia. Di mana? Di Sirte. Macam Saddam Hussein. Saddam Hussein pun dia ditangkap di kota kelahiran dia. Saddam Hussein dia beranak di wilayah Tikrit di Iraq. Kemudian Saddam Hussein ditangkap pun di wilayah kelahiran dia, di Tikrit juga. Sama macam Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi dia lahir di Sirte dan dia ditangkap dan dibunuh oleh rakyat dia di Sirte juga. Okay, banyak persamaan antara mereka ni. Mungkin kebetulan. Okay. Dan mahkamah yang menjatuhkan hukuman mati ke atas Saddam Hussein, iaitu Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun International Criminal Court ICC, adalah mahkamah yang sama yang mengeluarkan waran tangkap ke atas Gaddafi dan anak kedua dia, iaitu Saiful Islam, pada 27 Jun 2011 atas tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Okey. Dan anak kedua Gaddafi ni, Saiful Islam ni, mendapat pengampunan daripada General Khalifa Haftar. General Haftar ni ketua tentera nasional Libya. Okey, walaupun mahkamah yang menjatuhkan hukuman mati ke atas Saddam adalah mahkamah sama yang mengeluarkan waran tangkap ke atas Muammar Gaddafi, tapi kita boleh katakan pembunuhan Saddam Hussein ni ataupun kematian dia boleh katakan dengan cara yang terhormat. Sebab apa? Sebab Saddam Hussein dia dibawa ke mahkamah untuk diadili, untuk dihukum. Sedangkan pembunuhan Muammar Gaddafi ni adalah pembunuhan yang cukup keji dan melanggar undang-undang perang. Dalam undang-undang perang dia tak boleh bunuh tawanan, tapi dia pun bunuh Muammar Gaddafi. Dan bagi saya, Gaddafi adalah pemimpin negara yang dibunuh dengan cara yang cukup kejam, zalim, hina dan keji sekali di atas muka bumi ni, yang saya pernah tengok dalam mata kepala saya sendiri. Tentulah melalui rakaman video lah. Okay. Yang nak ikut, kalau nak ikutkan, ramai lagi pemimpin yang dibunuh oleh rakyat dia, bukan Gaddafi seorang. Kita ada Anwar Sadat, bekas Presiden Mesir. Bila Anwar Sadat ni dia sign perjanjian dengan Israel, perjanjian Camp David, kemudian rakyat Mesir marah kat dia, dan dalam perhimpunan tentera, pertunjukan tentera, rakyat tembak Anwar Sadat ni. Dan sebelum dia ada lagi King Faisal, Raja Arab Saudi. King Faisal ni bila dia buat embargo ataupun sekatan minyak ke atas mereka ni, kemudian anak saudara dia yang baru balik dari mereka ni tembak dia. Okay. Dan sebelum tu lagi Adnan Menderes, bekas Presiden Turki, bila dia cuba untuk mengembalikan Islam di Turki, kemudian dia digulingkan oleh tentera Turki dan dia dihukum gantung. Okay, banyak lagi yang pemimpin yang dibunuh oleh rakyat dia ni. Tapi yang dibunuh dengan cara yang kejam adalah Gaddafi. Sedangkan kita dah cerita tadi, pada awal tadi, waktu Gaddafi awal naik menjadi pemimpin Libya, walaupun Gaddafi menjadi pemimpin Libya ni melalui rampasan kuasa, tapi tanpa pertumpahan darah. Tak ada setitik pun darah umat Islam yang tumpah. Tak ada satu pun nyawa umat Islam yang melayang. Sedangkan waktu dia nak digulingkan, bukan setakat setitik darah dia tumpah, dia diseksa dan dibunuh
Okey, macam tak adil lah. Kalau saya rasa kan, kalaulah Raja Idris yang mana dia pernah digulingkan oleh Gaddafi ni, kalaulah Raja Idris masih hidup lagi saat Gaddafi digulingkan ya, saya rasa Raja Idris takkan setuju. Raja Idris akan kata, memang betul Gaddafi dulu dia jatuhkan aku, dia gulingkan kerajaan aku, tapi Gaddafi dia tak buat macam apa buat. Dia tak seksa aku, dia tak bunuh aku. Tak ada setitik pun darah rakyat Libya yang tumpah. Satu nyawa rakyat Libya pun tak ada yang melayang. Tapi bila hampa nak bunuh Gaddafi ni, hampa nak gulingkan dia, nak jatuhkan dia, hampa seksa dia, hampa bunuh dia. Berapa ribu nyawa umat Islam yang melayang di Libya. Berapa bertan-tan darah umat Islam yang tumpah. Kira tak adil lah apa yang dia buat. Gaddafi waktu dia naik menjadi pemimpin Libya, dia tak buat macam General Assisi buat di Mesir. Ketika General Assisi dia nak menggulingkan Dr. Morsi, beribu nyawa umat Islam melayang. Bertan-tan darah umat Islam tumpah di Mesir. Dan ada satu buku yang menceritakan khusus tentang penggulingan Dr. Morsi di Mesir. Rampasan kuasa di Mesir. Macam mana General Assisi ni dia nak menggulingkan Dr. Morsi, berapa banyak nyawa umat Islam yang melayang. Okay. Dalam sejarah. Tapi dalam sejarah Muammar Gaddafi dia tak buat lagu tu. Waktu dia menggulingkan Raja Idris dulu, tak ada darah pun yang tumpah. Revolusi secara aman. Tapi bila dia nak dijatuhkan, macam mana dia kena? Memang teruk lah. Dan rakyat Libya yang bunuh dia tu bangga pula boleh bunuh dia. Sambil mereka duk rakam, Gaddafi duk kena seksa kat belakang, duk kena sepak, terajang, tumbuk, sekeh kepala, berdarah muka. Para pemberontak ni rakam sambil duk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan Gaddafi duk merayu, janganlah bunuh aku, janganlah bunuh aku. Dan yang membuatkan saya tersentak bila saya dengar, saya baca, waktu Gaddafi tu diseksa separuh mati oleh rakyat dia, Gaddafi dia sempat tanya lagi. Gaddafi kata, apa yang aku dah buat kat hampa? Pasal apa hampa buat aku macam ni? Apa yang aku buat kat hampa? Allah sedih. Tu waktu dia tengah diseksa separuh mati. Memang saya sedih. Okay. Kalau lah betul Gaddafi ni salah, bawa lah dia ke mahkamah macam mana Saddam, tentera Amerika bawa dia ke mahkamah, biar mahkamah itu hukum. Walaupun kita kata mahkamah tu takkan berat sebelah, mahkamah tu takkan adil apa kan. Tak apa, biar mahkamah yang hukum. Adil ke tak adil ke, berat sebelah ke, biar mahkamah yang hukum. Kita puas hati daripada dia dibunuh dengan begitu kejam tu. Dia kena seksa, kena bunuh. Sedangkan dia waktu tu umur 69 tahun. Gaddafi waktu tu umur 69 tahun. Dia dah tua, dia tak larat dah nak melawan. Bawa dia pergi mahkamah, orang dia akan ikut lah. Okey, saya boleh katakan dalam kes ini, tentera Amerika yang menangkap Saddam Hussein jauh lebih baik daripada para pemberontak yang menangkap Gaddafi. Sekurang-kurangnya tentera Amerika dia tangkap Saddam Hussein, dia pun tak seksa, dia pun tak bunuh. Bahkan apa yang saya baca tentang Saddam Hussein ni, Saddam Hussein dia mendapat layanan yang baik waktu dia dalam penjara. Sedangkan Gaddafi, bila para pemberontak tangkap dia, seksa dia, bunuh dia. Bahkan para pemberontak yang bunuh Gaddafi kan, mereka sempat berkutubah pula. Mereka bagi kutubah depan pemimpin mereka yang mereka bunuh dengan tangan mereka. Mereka siap bagi kutubah. Tak ada rasa bersalah, bangga pula. Dan kematian Gaddafi ni disambut dengan takbir raya di masjid-masjid Libya. Bayangkan pemimpin kita mati, kita sambut dengan takbir raya. Okey, apa yang berlaku kepada rakyat Libya selepas kematian Gaddafi? Pertama, rakyat Libya menyesal lah. Dengan kematian Gaddafi ni, rakyat Libya yang dulu rakyat yang kaya, yang kita dah sebut macam mana hasil keuntungan minyak Libya, Gaddafi bagi kat rakyat dia. Dulu mereka kaya. Selepas kematian Gaddafi, mereka menjadi rakyat yang miskin. Dan kedua, rakyat Libya yang dulunya hidup dalam keadaan aman di bawah pemerintahan Gaddafi, selepas kematian Gaddafi, mereka hidup dalam keadaan penuh ketakutan. Sebab apa? Berlaku perang saudara yang tidak berkesudahan. Perang saudara ni setiap hari. Okey, kemudian apa yang berlaku kepada negara, tadi kepada rakyat, ni kepada negara Libya selepas kematian Gaddafi. Pertama, Libya menjadi medan perang bagi para panglima perang ni untuk menguasai Libya. Selepas kematian Gaddafi, kenging panglima perang, ketua tentera ni depa pakat berebut nak berkuasa di Libya, dan depa saling berperang antara satu sama lain. Dan medan perang mereka adalah Libya. Okay, kedua selepas kematian Gaddafi, Libya menjadi kubu-kubu kumpulan ISIS. Dan ketiga,
selepas kematian Gaddafi, Libya menjadi gudang-gudang minyak Amerika, gudang minyak barat. Ini saja sudah cukup menunjukkan bahawa Libya hari ini lebih teruk daripada Libya di zaman Gaddafi. Dan Libya di zaman Gaddafi lebih baik daripada Libya hari ini, daripada Libya selepas kematiannya. Dan saya tak menafikan kemungkinan Gaddafi ni dia ada melakukan penindasan ataupun kezaliman terhadap rakyat dia. Sebab Gaddafi pun manusia macam kita, ada salah ada silap. Tapi apa yang saya boleh katakan, dengan segala kekurangan yang ada pada Gaddafi, Libya di bawah pemerintahan dia jauh lebih baik daripada Libya hari ini. Ini menurut pembacaan saya. Dan ramai pengkaji yang setuju bahawa Libya hari ini lebih teruk daripada Libya di zaman Gaddafi. Okay. Adakah rakyat Libya ingin Gaddafi kembali? Okay. Saya ada tengok dalam satu wawancara dengan rakyat Libya. Bila wartawan tu tanya kan, adakah sekarang hampa nak Gaddafi mai balik? Adakah kalian ingin Gaddafi kembali? Okey, rakyat Libya tu jawab. Dia kata, dulu aku memerangi Gaddafi. Dulu aku bersama dengan puak pemberontak ni melawan Gaddafi. Tetapi hari ini, seandainya Gaddafi masih hidup, aku akan bersama-sama dengan Gaddafi dan aku akan berperang untuk mempertahankan dia. Itu kata-kata rakyat Libya. Okey, tengok tentang pidato terakhir Gaddafi ataupun ucapan terakhir Gaddafi di persidangan Liga Negara-Negara Arab. Ini kira pesanan dia, ucapan terakhir dia ni sebelum dia mati. Pertama, Gaddafi dia mempertikaikan penyerangan Amerika terhadap Iraq. Gaddafi kata, sebab apa Amerika serang Iraq ni? Adakah kerana Osama bin Laden orang Iraq? Dia kata bukan. Adakah sebab Iraq yang menyerang WTC dalam peristiwa September 11? Bukan. Adakah sebab Iraq ada senjata pemusnah massal, senjata pemusnah besar-besaran? Dia kata tak ada. Dan dia kata, Gaddafi kata, kalaulah betul Iraq ada senjata pemusnah massal, maka Pakistan, Iran dan India ada nuklear. Dan lagi 5 negara kuasa veto yang lain. China, Rusia, Perancis, Britain, Amerika ada nuklear. Okey lah ni, jom kita sama-sama serang negara ni. Sebab apa? Sebab mereka ada nuklear. Tu kata-kata Gaddafi. Dan Gaddafi juga kata, ni yang menyebabkan orang Barat marah ni, Amerika marah ni. Gaddafi kata, sebagaimana negara-negara tadi ada nuklear, kita sebut dia Iran apa ni, maka negara Arab pun berhak untuk ada program nuklear mereka sendiri. Okey. Bagaimana negara Amerika, Perancis, Britain semua ni ada nuklear, maka negara Arab pun berhak untuk ada nuklear mereka. Untuk ada program nuklear mereka sendiri untuk tujuan perdamaian. Bila negara yang ada nuklear ni orang takut nak serang. Tapi Gaddafi kata, tapi kita ada Allah. Okey, biarlah depa ada nuklear pun tak apa, kita ada Allah. Cukup. Gaddafi kata. Dan Gaddafi juga kata, hari ni Saddam digantung, tapi Liga Arab ni tak ambil apa-apa tindakan, tak buat apa-apa siasatan pun. Mungkin mangsa seterusnya adalah kita, adalah orang Arab, Gaddafi kata. Dan Gaddafi kata, hari ni kita kawan Amerika, tapi mungkin suatu hari nanti Amerika akan gantung kita. Macam mana dia buat kat Saddam Hussein. Saddam Hussein tak ada siapa menafikan bahawa dulu Saddam Hussein adalah sekutu rapat Amerika. Kemudian apa dia yang mereka buat dia? Amerika gantung dia. Fakta. Bahkan sewaktu Amerika menyerang Iraq, setiap usaha pertahanan Amerika ketika itu adalah kawan baik Saddam Hussein. Tapi apa yang dia buat? Dia khianati Saddam Hussein. Yang kita Amerika ni tak boleh percaya, tak boleh pakai. Baik tak mana pun, nanti tunggulah. Mereka akan jatuhkan kita. Dah memanglah banyaklah pemimpin yang kena. Saddam Hussein ni bukan orang yang pertama yang kena, banyaklah sebelum tu. Gaddafi dia cuba untuk mengambil pengajaran atas apa yang berlaku kepada Saddam Hussein, tapi dia tak berjaya lah. Amerika ni, Barat ni cerdik, mereka licik. Sebab tu saya rasa tak lengkap kalau saya cerita tentang Saddam Hussein tapi saya tak cerita tentang Gaddafi. Sebab tu bila siri yang lepas saya cerita tentang sejarah hitam Saddam Hussein, kali ni saya nak sambung dengan sejarah hitam Muammar Gaddafi. Dan saya rasa tak lengkap bila saya cerita tentang Gaddafi tapi saya tak ceritakan tentang Saddam Hussein.
Sebab tu walaupun siri kali ini adalah tentang sejarah hitam Muammar Gaddafi, saya akan cuba untuk kaitkan dengan Saddam Hussein. Sebab mereka dua ni adalah pemimpin Arab yang senasib. Banyak persamaan antara mereka. Okey. Cuma yang membezakan mereka adalah Saddam Hussein dibunuh di tali gantung dan Muammar Gaddafi dibunuh di jalanan oleh rakyat dia dengan bantuan NATO. Tapi kedua-dua pembunuhan mereka ni ada campur tangan Barat, ada campur tangan Amerika. Okey, kita masuk tentang persoalan tentang kematian Saddam Hussein. Sebab dalam siri saya yang lepas tentang sejarah hitam Saddam Hussein, ada seorang tu dia timbulkan persoalan. Dia tanya, adakah Saddam Hussein ni dah mati? Adakah orang yang digantung itu adalah Saddam Hussein? Dia timbulkan persoalan. Dan saya kata, menurut saya, berdasarkan rakaman video hukuman gantung Saddam, sebab hukuman gantung Saddam ni memang disiarkan di berbagai media Barat, media Arab, bahkan di YouTube ada video Saddam Hussein dihukum gantung. Berdasarkan video tu, kita tengok wajah dia, muka dia, kita dengar suara dia. Sebab Saddam Hussein dalam video tu, sebelum dia nak digantung, dia sempat mengucap bersyahadat. Walaupun syahadat dia tak dan habis, taklah selesai, tapi kita jelas, kita dengar suara dia. Dan berdasarkan suara dia tu, muka dia, kita yakin orang yang digantung itu adalah Saddam Hussein. Kecuali kalau ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kalau ada bukti yang menunjukkan bahawa Saddam Hussein tidak digantung dan Saddam Hussein tak mati. Okay, setakat ni tak ada bukti tu. Okay, jadi Saddam Hussein dah mati berdasarkan bukti yang sampai kita. Okay, saya nak kongsikan perbualan saya dengan seorang warga Pakistan. Sebab saya, selain daripada sumber bertulis, daripada sumber buku ni, saya juga suka merujuk kepada sumber lisan. Sumber daripada cerita-cerita orang yang pernah terlibat ataupun pernah ada kaitan dengan sesuatu peristiwa tersebut. Sama ada kaitan secara langsung ataupun kaitan secara tidak langsung. Okey, ketika saya bersembang dengan seorang warga Pakistan ni, dia daripada suku ataupun daripada etnik Pashtun. Okey, depa sebut Pashtun. Okey, kami bersembang tentang negara dia, tentang Pakistan, macam mana Pakistan ni negara yang antara negara Islam yang terkuat, dia ada nuklear. Lepas tu dia cerita Pakistan ni pernah berperang dengan India banyak kali tapi India tak menang-menang. Itu kami cerita tentang negara jiran dia, iaitu negara Afghanistan. Macam mana Afghanistan ni kuat. Britain ataupun British pernah 2 kali masuk Afghanistan, tak menang. Uni Soviet ataupun Rusia waktu tu masuk Afghanistan ni 10 tahun, tak menang juga. Lepas tu dia cerita rakyat Pakistan, negara Pakistan dan negara Afghanistan ni, mereka kuat sebab semua rakyat mereka adalah tentera. Macam mana? Setiap rakyat mereka ada senjata. Dekat rumah ada senjata. Bila Afghanistan ataupun Pakistan diserang, semua rakyat dia akan jadi tentera. Sebab mereka semua ada senjata. Okay, dia cerita macam mana kekuatan negara Pakistan dengan Afghanistan ni. Dan bila kita bercakap tentang Afghanistan, kita tidak akan lari daripada menceritakan tentang Taliban, Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Okay, bila kita sebut Afghanistan, nanti kita akan ingat 3 ni. Taliban, Al-Qaeda, Osama bin Laden. Okay. Kemudian dia cerita kat saya, takut juga cerita ni. Okay. Dia cerita bahawa dia pernah ikut training Al-Qaeda pada tahun 2008 selama 4 bulan. Okay. Dia cerita sejarah, dia kata saya kawan dengan Al-Qaeda pula, sejarah cerita. Dan dia kongsilah pengalaman dia waktu dia ikut training Al-Qaeda ni. Dia kata Al-Qaeda ni training dia teruk, tapi walaupun siang tu training teruk, malam tu mereka akan bagi makan sedap. Dan siang tu training teruk, malam tu mereka akan bagi vaksin. Nampak? Pada tahun 2008, waktu dia cerita, dia ikut training Al-Qaeda 2008. Waktu tu Al-Qaeda sudah ambil vaksin dah, walaupun COVID tak ada lagi waktu tu. Al-Qaeda dah ambil vaksin. Mereka terkedepan lah. Okey. Maka saya tanyalah dia tentang Osama bin Laden. Sebab dia kata dia pergi 2008 training. Waktu 2008 tu Osama bin Laden masih lagi hidup. Jadi saya tanya dia tentang Osama bin Laden. Dan dia kata Osama bin Laden ni Amerika nak bunuh dia. Duk cari dia nak bunuh dia. Dan Amerika akan bagi ganjaran ataupun akan bagi duit kepada sesiapa yang berjaya membunuh Osama bin Laden. Dan dia kata, lalu kerajaan Pakistan ni bekerjasama dengan Amerika untuk menyalurkan maklumat tentang Osama bin Laden, tentang tempat persembunyian dia, tentang Al-Qaeda dan lain-lain. Maklumat Pakistan bagi ke Amerika.
Akhirnya Osama pun dibom oleh Amerika pada tahun 2011. Tapi dia kata, ni menurut cerita dia kata maklumat yang Pakistan bagi tu adalah maklumat tentang Osama yang palsu, Osama yang fake. Jadi yang mati tu adalah Osama yang palsu, yang mati yang dibom pada 2011 tu. Maka duit ataupun ganjaran yang Amerika bagi kat Pakistan ni, sebab Pakistan menyalurkan maklumat kepada Amerika untuk bunuh Osama bin Laden, maka duit yang Pakistan dapat tu, Pakistan bagi kepada Osama yang sebenar, the real Osama. Ni menurut cerita dia. Ni cerita daripada seorang yang pernah ikuti training Al-Qaeda. Wallahualam. Ni apa yang dia cerita, saya kongsikan saja. Okey. Mungkin boleh diperdebatkan lagi. Okay, saya hanya berkongsi. Mungkin ada tujuan mereka lah. Mungkin tujuan mereka nak memadam nama ataupun nak padam nama Osama bin Laden ni daripada senarai hitam ataupun daripada blacklist Amerika. Sebab Osama bin Laden ni kan, Osama bin Laden dia kena blacklist dan kena senarai hitam dengan Amerika. Jadi bila mereka nak padam senarai hitam ni, nama Osama ni, mereka lakonkan seolah-olah Osama ni dah mati. Wallahualam. Dan dia kata, ni apa yang dia kata, apa yang berlaku kepada Saddam Hussein lebih kurang sama seperti apa yang berlaku kepada Osama bin Laden, iaitu Saddam tak mati, masih hidup. Tapi dia kata masih dah tua dah lah. Wallahualam, no comment lah. Ni saya kongsikan apa yang seorang yang pernah ikut training Al-Qaeda. Dan dia cerita kat saya bahawa Osama bin Laden, ketua Al-Qaeda ni, dan Mullah Muhammad Omar, ketua Taliban, mereka ni banyak membaca dan mengkaji tentang Ertugrul. Ertugrul ni ayah kepada Uthman bin Ertugrul. Uthman ni pengasas kepada Daulah Uthmaniyah. Okey. Dia kata Osama bin Laden dengan Mullah Omar ni, Mullah Muhammad Omar banyak baca tentang dia. Dan Ertugrul ni taklah, ada cerita tentang dia, ada buku yang tulis tentang dia macam ni. Ni tentang bahtera ataupun kapal Ertugrul yang karam, panggil bahtera yang melambangkan hubungan antara Turki dan Jepun. Okey. Dia katakan geng-geng Taliban Al-Qaeda ni banyak mengkaji tentang dia lah, tentang Ertugrul ni. Allahualam. Okey. Dan kita masuk tentang persoalan, adakah Saddam Hussein, Osama bin Laden dan Gaddafi benar-benar sudah mati? Okey. Berkenaan dengan Osama bin Laden, kematian dia ni bagi saya penuh dengan misteri. Sebab apa? Sebab ketika Osama bin Laden, waktu dia berucap dalam TV, waktu dia duk bagi seruan jihad, waktu tu janggut dia warna hitam. Okey. Dan kalau kita tengok video di YouTube, waktu Saddam Hussein, waktu Osama dia duduk di rumah. Video Osama bin Laden duduk dalam rumah, dia pakai kain selimut, dia duduk pegang remote TV. Waktu tu janggut Osama ni warna putih, ada uban. Faham tak? Jadi persoalan yang timbul, adakah Osama janggut hitam yang duk berucap bagi seruan jihad dalam TV tadi, dan Osama janggut putih yang tengah duk tengok TV tadi adalah orang yang berbeza, ataupun orang yang sama tapi sat warna janggut hitam, sat warna janggut putih? Itu persoalan. Sedangkan Nabi larang kita warna rambut warna hitam ni, termasuklah warna janggut warna hitam kan? Kecuali dalam medan perang, sebagai helah untuk mengelirukan musuh. Biar musuh nampak tentera umat Islam ni kan, janggut hitam lagi, rambut hitam lagi, mesti kuat ni, orang muda semua ni kan, nak kelirukan musuh, kita boleh warnakan rambut warna hitam. Tapi dalam kes Osama bin Laden ni kan, dia bukan duduk dalam medan perang, tapi Osama bin Laden yang janggut hitam tengah duduk berucap dalam TV, duduk bagi seruan jihad, dan Osama yang janggut putih ni duduk dalam rumah, duduk tengok TV. Nah, dia antara timbul persoalan, adakah orang yang sama, Osama yang sama yang kena bunuh tu? Osama ni ada berapa? Yang janggut putih kan, janggut hitam? Yang mana satu yang kena bom? Antara persoalan yang timbul. Dan kedua, Amerika atau waktu tu Presiden dia Barack Obama, mereka tak mau tayangkan foto jenazah Osama bin Laden. Kononnya mereka tak mau menaikkan sentimen rakyat bila mereka tayangkan gambar Osama bin Laden kan. Rakyat yang tengok jadi marah, jadi bangkit. Mereka tak mau menaikkan sentimen rakyat. Tapi kita nak tanya, kita heran, yang hampa bunuh Osama bin Laden, kalau lah betul hampa bunuh kan, hampa bunuh Osama bin Laden, hampa tak takut sentimen rakyat pula, tak takut menaikkan sentimen rakyat pula, nak tayang gambar
hangpa takut menaikkan sentimen rakyat. Betul tak? Okey, dan ketiga, gambar-gambar yang tersebar di media, di Facebook, di YouTube, yang menunjukkan bahawa muka Osama ni hancur, penuh dengan darah, akibat dibom oleh mereka kan. Gambar tu dah tak nampak macam Osama bin Laden dah. Adakah orang yang kena bom tu betul-betul Osama bin Laden? Sebab kita tengok dalam gambar tu kan, dengan muka berdarah hancur kan, tak nampak macam kena bom. Kita nampak, dan gambar tu kita nampak seolah-olah diedit. Kalau kita tengok balik gambar yang Osama bin Laden kena bom tu, kononnya muka dah hancur kan, seolah macam bahagian atas ni macam diedit. Macam betul ke dia adalah Osama bin Laden? Dan dalam gambar Osama dibom tu, waktu tu janggut dia warna hitam. Kalau kita perasan lah, kalau kita tengok kan, setiap gambar ataupun video propaganda, Osama mesti akan berjanggut hitam. Kalau kita perhati, pertama waktu Osama duk bercakap dalam TV, dia duk bagi seruan jihad, waktu tu janggut dia warna hitam. Dan waktu Osama duk tengok TV dalam rumah, waktu tu janggut dia warna putih pula, ada uban. Dan waktu Osama kena bom dalam gambar itu, waktu tu janggut dia warna hitam pula. Nisab bertukar-tukar pula. Macam ada benda yang tak kena lah. Betul kat Osama bin Laden kan, dalam video ataupun gambar propaganda mesti janggut hitam. Kira ni menimbulkan kecurigaan lah. Adakah Osama ni benar-benar sudah mati? Wallahualam. Okey, berkaitan kematian Saddam Hussein, macam yang kita dah sebutkan tadi, berdasarkan video yang sampai kat kita, video hukuman gantung Saddam, memang kita nampak muka dia, suara dia adalah Saddam. Okey, yang kita yakin bahawa orang yang digantung itu adalah Saddam Hussein. Kecuali lah kalau ada orang yang boleh buktikan bahawa yang digantung itu bukan Saddam Hussein, tapi orang lain. Tapi setakat ni tak ada. Mungkin ada kabar-kabar angin yang kata Saddam Hussein ni tak mati, masih hidup, tapi sekadar kabar angin, tak ada bukti. Dan saya pun tak ada bukti tu. Sebab berdasarkan video tu kita nampak Saddam Hussein memang digantung, memang dia dah mati. Allahualam. Berkaitan dengan kematian Muammar Gaddafi. Okey, kematian dia, Gaddafi ni tanpa syak dan ragu lagi bahawa Muammar Gaddafi memang sudah mati. Dia dibunuh oleh rakyat dia. Dan orang yang diseksa dan dibunuh dalam video tu yang tersebar tu adalah Muammar Gaddafi, bukan orang lain. Dan tak ada langsung kabar angin yang mengatakan orang yang kena seksa ataupun kena bunuh dalam video tu bukan Gaddafi tapi orang lain. Tak ada. Jadi tanpa syak lagi bahawa Muammar Gaddafi sudah pun mati. Okey, tentang baik buruk Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi ni. Walaupun orang kata Saddam Hussein ni baik, hebat, tapi kalau apa yang saya baca tentang dia adalah sebaliknya, maka saya akan ceritakan sebaliknya. Okey, walaupun ada orang yang sampai mengkafirkan Saddam Hussein, dalam siri saya yang lepas tentang sejarah hitam Saddam Hussein, ada orang yang kata siapa yang tak mengkafirkan Saddam Hussein maka dia adalah Murji'ah. Murji'ah ni satu aliran ataupun golongan sesat dalam Islam yang mengatakan iman cukup dalam hati. Kalau hati baik, buat jahat macam mana pun tetap beriman. Orang kata tak mengkafirkan Saddam Hussein ni adalah Murji'ah. Ada orang pula yang angkat Saddam Hussein ni sampai ke tahap wali. Dia melampau kat tu pula. Kira kita ni la ifrat wala tafrit, tengah-tengah. Jangan terlampau keras sampai mengkafirkan, jangan terlampau longgar sampai angkat ke tahap wali. Saddam Hussein ni manusia macam kita juga. Okey, jadi kita jangan terlampau keras ke kiri, jangan terlampau keras ke kanan, tengah-tengah. Okey, walaupun orang kata Gaddafi ni jahat, buruk, zalim, tapi kalau apa yang saya baca tentang Gaddafi ni adalah sebaliknya, maka saya akan ceritakan sebaliknya. Sebab saya nak cerita berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan apa yang saya tahu tentang Gaddafi, bukan berdasarkan apa yang orang kata tentang dia. Okey, mungkin orang yang kata macam tu depa ada bukti depa. Depa kata Gaddafi jahat apa kan, depa ada bukti depa. Tapi saya cakap berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan apa yang saya baca. Macam orang kata Gaddafi ni jahat, dia pernah bunuh ulama, dia gantung ulama Islam. Kalau kita tengok dalam video-video ustaz-ustaz yang menceritakan tentang Arab Spring, mereka akan kata Arab Spring ni menjatuhkan presiden yang zalim, Muammar Gaddafi, yang mana dia membunuh para ulama, dia mengantung para ulama. Kalau saya pernah baca tentang kisah ni kan, saya akan ceritakan macam mana dalam siri Saddam Hussein, walaupun orang kata Saddam Hussein ni hebat, baik, bila saya baca tentang dia, saya jumpa tentang sisi gelap dia. Macam mana Saddam Hussein dia pernah tembak seorang ulama yang sedang berkhutbah dengan pistol dia sendiri.
Syekh Abdul Aziz Al-Badri. Macam mana saya cerita dalam siri yang lepas, dalam buku ni Perang Teluk Pendapat Ulama Islam. Dalam buku ni macam mana Saddam Hussein dia pernah tembak seorang ulama yang sedang bagi kutubah, iaitu Syekh Abdul Aziz Al-Badri sedang berkutubah. Saddam Hussein tembak dengan pistol dia. Macam tu kat Gaddafi. Kalau saya jumpa tentang sisi gelap Gaddafi, saya akan ceritakan. Saya takkan sembunyikan. Tapi takkanlah saya tak jumpa lagi cerita yang mengatakan Gaddafi gantung ulama apa ni. Allahuakbar, mungkin pembacaan saya kurang lah, sebab buku yang menceritakan tentang Gaddafi ni kurang, tak banyak. Bahkan setahu saya buku dalam bahasa Malaysia yang menceritakan tentang Gaddafi ni tak ada. Tentang biografi atau sejarah Gaddafi tak ada, belum ada lagi. Buku ni pun bukan menceritakan tentang Gaddafi, tapi buku yang Gaddafi sendiri tulis. Mungkin ada bahagian kata pengantar ni orang lain tulis, bahagian lampiran belakang ni orang lain tulis. Tapi buku yang khusus menceritakan tentang sejarah dia, biografi dia tak ada. Jadi saya tak tahu banyak tentang dia. Saya boleh ceritakan apa yang saya baca, apa yang saya rujuk. Okey, kita nak masuk tentang campur tangan NATO untuk menjatuhkan Gaddafi ni. Libya daripada awalnya hanya berlaku perang saudara saja antara Gaddafi dan rakyat yang memberontak ni, yang bermula pada 11 Februari 2011. Kemudian perang saudara tu ditambah pula dengan campur tangan NATO pada bulan Mac 2011. Dan campur tangan NATO tu mendapat keizinan daripada Dewan Keselamatan PBB. Okey, campur tangan NATO ni kan ke atas Libya ni, dia berlaku kononnya untuk menghalang Gaddafi daripada terus melakukan pencabulan hak asasi manusia secara besar-besaran. Konon dia ni, mereka nak halang Gaddafi daripada arahkan tentera dia merogoh wanita, mereka nak halang Gaddafi daripada menembak dan mengebom rakyat dia. Maka NATO dia melancarkan serangan ke atas Libya. Dan NATO jugalah yang menyalurkan bantuan senjata kepada para pemberontak untuk menentang Gaddafi. Okey. Baik NATO dia nak tolong rakyat, dia nak tolong rakyat Libya yang dizalimi. Kalaulah betul NATO ni memang ikhlas nak tolong rakyat Libya yang dizalimi kononnya oleh Gaddafi ni kan, maka Palestin dah berapa puluh tahun dah dizalimi oleh Israel. Awak dapat tak masuk? Syria, umat Islam di Syria, awak dapat tak masuk? Umat Islam di mana lagi? Rohingya di Myanmar, awak dapat tak masuk? Di Uyghur, awak dapat tak masuk? Pasal apa Libya saja dapat nak masuk? Tak ada jawapan lain. Setakat lah ni, jawapan yang saya boleh bagi adalah sebab Libya ni negara yang kaya. Dan Gaddafi sendiri adalah negara pemimpin yang kaya. Walaupun dia tak masuk dalam senarai pemimpin terkaya di dunia, tapi dia memang pemimpin terkaya. Walaupun dia pemimpin terkaya di dunia kan, antara tapi dia tinggal dalam kemah. Dia duduk dalam kemah. Okay, tengok. Sebab apa tak masuk negara-negara lain semua ni. Umat Islam pun ramai juga tertindas di Syria, di Uyghur, Rohingya di Myanmar, Palestin berapa puluh tahun dah duk kena zalimi dengan Israel. NATO tak masuk kan. Tapi dalam kes Libya cepat ada masuk. Kita nampak sangat ni ketidakikhlasan NATO dan PBB dalam hal ni, dalam kes ni. Sebab campur tangan NATO dia mendapat keizinan daripada PBB. Okey, dan kita masuk tentang faktor campur tangan kuasa luar untuk menjatuhkan Gaddafi. Pertama, memang tidak dinafikan lagi ya. Memang sejak dulu Gaddafi ni memang lantang terhadap Barat, terhadap Amerika, macam Saddam Hussein. Walaupun Saddam Hussein pada awal dia memang rapat dengan Amerika, tapi penghujung hidup dia memang dia lantang, dia kerah terhadap Amerika, terhadap Barat, sama dengan Gaddafi. Okey, ini antara faktor campur tangan untuk menjatuhkan dia, campur tangan kuasa luar. Okey, kedua, sebabkan Gaddafi dia pernah mencadangkan bahawa negara Arab ni berhak untuk ada program nuklear sendiri. Ni dia pemarah. Dan ketiga, of course lah, sebab Libya ni kaya dengan minyak. Dan keempat, ni menyebabkan dia pemarah. Gaddafi dia pernah mencadangkan bahawa jual beli minyak ni mesti menggunakan dinar emas. Okey, apabila berlaku saja kebangkitan rakyat Arab Spring di Libya, maka inilah masa yang selama ini dinanti-nantikan oleh Barat untuk menjatuhkan Gaddafi. Arab Spring, kebangkitan rakyat ni bukan nak berlaku tiap-tiap tahun. Bila berlaku sekali, tunggu lagi, masuk terus ha. Okey. Dan kebanyakan orang, sama ada orang di dalam Libya, rakyat Libya, ataupun orang luar Libya, bukan rakyat Libya, bahkan daripada orang yang anti Gaddafi pun,
Mereka mengakui bahawa dengan segala kelemahan, kekurangan yang ada pada Gaddafi ni, zaman pemerintahan dia jauh lebih baik daripada pemerintahan setelah dia. Libya di bawah dia lebih baik daripada Libya selepas Gaddafi. Selepas kematian Gaddafi kan, Libya masih lagi menjadi negara yang tidak dapat membangun selepas kematian Gaddafi. Bukan kata nak bangun lebih tinggi daripada Gaddafi, nak bangun sama tinggi dengan Gaddafi pun tak mampu. Okey. Kalaulah berlaku lagi kan, orang panggil perang Arab Israel, Libya bukan kata nak hantar tentera dia macam dulu. Waktu berlaku perang Arab Israel, Gaddafi dia pernah hantar tentera dia untuk pergi bergabung dengan negara Arab yang lain kan. Tapi kalau Libya hari ni, kalaulah berlaku lagi perang Arab Israel, negara Libya lah ni bukan nak mampu untuk hantar tentera mereka pergi berperang. Mereka nak mempertahankan negara mereka pun belum tentu mampu lagi. Negara lah ni, Libya memang hancur. Dan Libya menjadi rebutan para panglima-panglima perang semua pakai nak berebut Libya. Kawan tu nak berebut, geng kabilah ni nak berkuasa di Libya, kabilah ni pun nak kuasa. Semua pakai nak berebut Libya lah ni, geng panglima perang. Inilah apa yang berlaku selepas Gaddafi. Dan secara kasar dia, selepas kematian Gaddafi ni, Libya dia terpecah kepada dua wilayah yang dikuasai oleh dua pihak yang berbeza. Pertama di wilayah Tobruk. Wilayah Tobruk ni dikuasai oleh kumpulan militer ataupun kumpulan panglima perang yang terdiri dari Dewan Rakyat Libya. Dan kedua, wilayah Tripoli, ibu negara Libya. Tripoli ni dikuasai oleh pemerintahan Perjanjian Nasional, iaitu pemerintah yang diakui ataupun yang diiktiraf oleh PBB. Okey, yang orang panggil di wilayah kerajaan di wilayah Tobruk tadi PBB tak iktiraf. Yang PBB iktiraf adalah di wilayah Tripoli yang dikuasai oleh pemerintahan Perjanjian Nasional. Kita tengok terperhatilah sebelum kemerdekaan Libya. Libya merdeka Disember 1951. Okey. Sebelum Libya merdeka, Libya dia orang panggil dia terpecah kepada beberapa wilayah. Ada yang dikuasai oleh Britain sikit, dikuasai oleh Perancis sikit. Dan waktu Libya merdeka, Libya ada kerajaan bersatu di bawah pemerintahan Raja Idris. Lepas merdeka, Libya bersatu. Dan selepas kematian Gaddafi, Libya kembali terpecah, kembali berpisah. Ada wilayah yang dikuasai oleh kumpulan militer di Tobruk, dan wilayah Tripoli dikuasai oleh pemerintahan Perjanjian Nasional. Dia terpecah. Dia jadi macam sebelum merdeka dulu. Okey. Ini seolah-olah memberi gambaran kepada kita bahawa Libya hari ini dah kembali dijajah. Sebab sebelum merdeka, Libya berpisah, terpecah. Selepas merdeka, Libya bersatu. Selepas kematian Gaddafi, Libya terpecah. Seolah bagi gambaran kat kita Libya lah ni sudah tak merdeka, sudah dijajah. Okey. Dan bendera merah hitam hijau yang dikibarkan oleh para penentang Gaddafi ataupun puak pemberontak hari ini, dan bendera yang digunakan di Libya hari ini adalah bendera lama seperti yang digunakan ketika zaman Raja Idris, yang mana zaman tu Libya dikuasai oleh Barat. Okey. Adakah ini menunjukkan dengan matinya Gaddafi, Libya kembali dikuasai oleh Barat? Nampak gaya macam itulah. Okey. Pengajaran, kita masuk tentang pengajaran. Bila kita sebut tentang sejarah, kita nak ambil pengajaran je. Apa yang kita boleh dapat daripada sejarah ni? Kita nak belajar daripada sejarah. Okey. Pengajaran yang kita boleh dapatkan daripada sejarah hitam Muammar Gaddafi ni adalah pengajaran sama yang kita boleh dapatkan dalam siri sejarah hitam Saddam Hussein. Sebab mereka dua orang ni adalah pemimpin yang panggil lebih kurang sama. Mereka senasib. Okay. Jadi jangan lupa boleh tonton yang siri kita yang lepas tentang sejarah hitam Saddam Hussein. Sebab mereka dua ni lebih kurang sama, tak lengkap lah. Kalau cerita tentang Saddam Hussein, tak cerita tentang Gaddafi. Cerita tentang Gaddafi, tak cerita tentang Saddam Hussein. Inilah sedikit sebanyak, kita dah apa dah. Ini sedikit sebanyak apa yang saya boleh ceritakan tentang Muammar Gaddafi. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Muammar Gaddafi, kepada Saddam Hussein, dan kepada semua pemimpin Islam yang telah pergi meninggalkan kita. Okay, kita
Kita doa semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Sebagai penutup, jangan lupa subscribe channel Orana, kerana subscribe itu adalah percuma. Okey, insya-Allah tak ada apa yang nak kongsikan kot. Kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.